KB Channel. Ini orang kena faham. Bukan kita nak jadi baru DAP macam dituduh oleh Hisham Jalil. Kita bukan explain atau menjilat seperti mana yang dia cakap, seperti mana yang Tuan Ibrahim pun pergi dengar cakap Hisham Jalil ni, dia pun cakap. Tidak. Saya lebih suka pendekatan jujur dan ikhlas. Kita terima hakikat, kita kerjasama dengan DAP. Tak payahlah, tinggalkanlah itu cerita kata oh kita kerjasama dengan PH tapi tak kerjasama dengan DAP. Orang bukan bodoh. Betul tak? Terus terang. Apa masalah kalau kita kerjasama dengan DAP? Kita kena terus terang. Tak perlu nak kona-kona ni. Orang lebih suka kalau kita jujur. Yang pasti satu saja. Kita sebelum kerjasama dengan DAP, kita tanya dia tentang 4 perkara tadi. Kedudukan Islam, kedudukan hak istimewa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu. Jawapan DAP dalam 4 perkara ni, mereka menjunjung 4 perkara ni. Lusa-lusa kalau mereka berubah, kita lawan lah. Apa masalah? Setakat ni bila mereka masih menghormati kedudukan Islam, kedudukan Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja Melayu, kenapa kita nak cek pasal? Orang akan kata kita gila. Macam Hisham, orang kata tak betul kepala. Teruskan menjilat DAP kalau tidak mahu bekerjasama dengan PAS. Saya nak beritahu satu sajalah. Baik Hisham Jalil ke, baik Tuan Ibrahim ke, baik sesiapa saja, kita bukan pertahankan DAP. Kita nak bagi rakyat Malaysia faham bahawa kerajaan Malaysia ini hanya akan stabil sekiranya kerajaan itu ialah sebuah kerajaan yang terdiri daripada ahli parlimen yang berbilang kaum. Sebab apa saya cakap macam ni? Ni saya nak cakap kalau boleh buat kali terakhir lah. Malas saya nak ulang kenyataan ni sampai takkan korang ni bengap sangat tak faham-faham. Kita ambil contoh selepas pilihan raya umum ke-15, Perikatan Nasional cuba wujudkan kerajaan Bumi Putera dengan 73 orang yang dia ada, campur 10 dia curi daripada UMNO, campur 23 orang yang diakal daripada GPS, dengan menipu kata kononnya BN dah bersedia untuk bersama dengan mereka, dengan 6 orang yang diyakinkan daripada GRS. Berapa jumlah ahli parlimen dia? 115 saja. Bagaimana 115 orang yang kononnya kerajaan Bumi Putera, kerajaan Melayu ni nak stabil dalam keadaan itu pun dalam tu ada juga non-Malaysia, dalam keadaan bila dia ada 114 pun kerajaan tu tumbang. Kerajaan Muhyiddin tumbang. Ada 126 kerajaan Mahathir tumbang. Kerajaan Ismail Sabri 114 pun tak stabil, sentiasa berhadapan dengan desakan untuk mempercepatkan proses pilihan raya. Jadi itu pun dah isyarat yang cukup jelas. Masa tu dia ada 115. Sekarang lagi tak ada. 10 orang daripada BN ni confirm 100%. Kalau ikut susah agung UMNO, satu orang pun takkan pergi bersama dengan Perikatan Nasional. Maknanya hari ni kita kena terima hakikat. Kerana apa yang dilakukan oleh Mahathir memecah belahkan orang Melayu, menyebabkan hari ni Parti Melayu tidak boleh dapat sokongan lebih daripada 50%, senang cerita lah. Walaupun kalau ikut pilihan raya umum di pilihan raya di mana ni, di Pelangai, kita PRK di Pelangai kita dapat lebih 52%. Kalau ikut prestasi di Johor juga, prestasi di 6 buah negeri, kita dapat lebih daripada 45%. So dalam arti kata lain, hari ini untuk bina sebuah kerajaan yang kuat, pertama ada tunjang Parti Melayu, dan kedua ada sokongan daripada yang bukan Melayu sama. So ramuan ini, ramuan parti yang mewakili orang Melayu, PAS ada 43 orang. Kita nafikan PAS ada kelebihan. UMNO ada 26 orang. Bersatu pun lebih kurang itulah. Berapa? 31. Orang Melayu dah berpecah. Disebabkan fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada BN. Mereka berjaya dengan duit yang diorang tabur masa pilihan raya. Memang betul, dengan fitnah, dengan duit memang diorang dapat
43, 31 kan? Dan kita tinggal 26. Tak nafikan. Tetapi kena ingat, kena ingat, kalau semua parti Melayu ni pun bergabung, jumlah kita begitulah, Takkan dapat. 115. Takkan jadi sebuah kerajaan yang stabil. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya pelabur akan lari. Bila pelabur tak masuk ke dalam negara, akhirnya kesan tu dapat pada rakyat. Foreign direct investment jatuh, pertumbuhan ekonomi menguncup, peluang pekerjaan berkurangan, kadar pengangguran meningkat, kadar jenayah akan meningkat. Betul tak? So benda ni kita kena faham. Kenapa BN boleh perintah 61 tahun dengan baik? Sebab kita ada ketika itu rakan-rakan MCA, MIC yang membawa sokongan masyarakat bukan Melayu menyokong Barisan Nasional. Even gerakan. Termasuk gerakan satu ketika dahulu. Mereka Penang base. So ramuan ini masyarakat berbilang kaum yang menyebabkan kita stabil. Tetapi hari ini kita kena terima hakikat. Pakatan Harapan saja yang boleh garner support from the non-Malays. Jadi siapa pun yang nak bentuk kerajaan, memang boleh bentuk kerajaan. Kerajaan tu hanya Bumiputera. Boleh. Kalau hari ni UMNO tiba-tiba datang gila babi, dia percaya balik dengan orang yang tikam dia, yang bunuh dia, yang bully dia. Setelah kita ampunkan PN, kita bagi peluang dia jadi kerajaan, dia tikam kita, dia penjarakan pemimpin kita nak percaya dia balik, kita nak jadi macam KJ dengan macam Bishop Jalil ni, percaya kat geng PN ni. Kalau tiba-tiba lah 30-an di parlimen BN ni percaya, sokong, boleh. Tetapi ianya akan jadi kerajaan yang hampir semua Bumiputera dan tidak mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. Dan dengan Muslim majority itu, kerajaan ni bila-bila boleh berubah. Orang gila je yang akan masuk melabur ke dalam negara ni, dalam keadaan uncertainties ni, dalam keadaan ketidaktentuan kerajaan. Jadi suka tak suka, rakyat Malaysia perlu sedar kenapa saya hari ni promote untuk BN kekal bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Because ini je yang membolehkan kerajaan itu stabil dan nasib rakyat terbaik. Agenda rakyat. Terus terang saya cakap, kalau nak kerajaan stabil, sama ada BN bersama dengan PH atau PN bersama dengan PH. Ini realiti. Tak semestinya BN. Kita boleh berada di luar kerajaan, tak ada masalah. We can be a good opposition. Tak penting. Kalau PN bersama dengan PH, itu lebih baik. We are going to have a very strong government. 156 MPs and 103 from them are Malays, Muslim. Only 53 non-Malays. Tapi peluang yang ada untuk wujudkan sebuah kerajaan yang kuat dan 2/3 daripadanya Muslim Melayu ditolak oleh Perikatan Nasional. Ini bukan salah UMNO. Disebabkan Perikatan Nasional menolak titah baginda tuanku, maka peluang itu diberikan pula kepada Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional kita ni daripada dulu kita bersama dengan Raja-Raja Melayu. Bila tuanku titah, kita patuh. Sebelum tuanku titah, rakyat bertitah. Rakyat yang memutuskan tak bagi BN menang, PH menang dan BN menang. Semua tak menang. Maka tak ada pilihan, kena gabung. Tetapi hari ini way forward, untuk masa depan, kena terima hakikat. Siapa juga nak bentuk kerajaan kuat, mereka mesti bersama dengan Pakatan Harapan. Kecuali kalau tiba-tiba MCA, MIC boleh mengembalikan sokongan masyarakat bukan Melayu kepada parti mereka. Mereka boleh menang lebih daripada 40 kursi macam DAP menang. Then it's going to be different. Dia boleh balik pada BN asal, boleh dominan balik. But at this moment, no way. No way. So kita ni, apa kita nak buat dengan menyedari perkara ini? Itu sebabnya saya cuba yakinkan orang Melayu supaya boleh terima
kerjasama dengan DAP. Sebab hari ni kita terima hakikat. Sokongan yang UMNO dapat sebelum pilihan raya umum ke-15 memang tak sama dengan selepas pilihan raya umum ke-15. Kerana kita dah 58 tahun lawan DAP. Dan salah satu sebab kenapa orang Melayu menyokong UMNO, salah satunya kerana penentangan kita terhadap DAP. Betul tak? Tiba-tiba lepas pilihan raya kita bersama DAP. Itu pun Alhamdulillah, walaupun baru 8 bulan kita bersama DAP, lebih 50% kita boleh yakinkan bahawa bila kita bekerjasama dengan DAP ni, DAP takkan jadi macam DAP bersama dengan PAS. DAP takkan jadi macam DAP bersama dengan Bersatu. Cakap tak jaga, perbuatan terlanjur. Sebab apa? Kita yakin kita boleh buat begitu. Kerana kita juga yakin bahawa DAP juga manusia. DAP juga belajar melalui kesilapan. UMNO bila terlalu arrogant, kita ditolak oleh rakyat. Bila terlalu banyak orang-orang, terutamanya orang-orang yang korup, yang dah melompat pergi Bersatu ni, perbuatan mereka ni tidak digemari oleh rakyat. Akhirnya kita ditolak oleh rakyat. Kita juga belajar melalui kesilapan kita. DAP pun manusia, dia juga belajar melalui kesilapan dia. Silap, tutur kata, terlepas cakap, terlepas perbuatan, daripada 22 bulan jadi kerajaan, akhirnya menjadi pembangkang. Dan akhirnya Lim Gok Eng menjadi kuasa mahkamah. Takkan DAP nak mengulangi kesilapan yang sama? Dan apatah lagi, DAP sudah berhadapan dengan proses rejuvenasi, sudah berubah. Dan hari ini DAP terang-terang berulang kali mengatakan bahawa mereka menghormati hak istimewa Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Ini DAP ulang banyak kali. Berbeza dengan DAP zaman dulu. Dan saya kena yakinkan orang Melayu bahawa DAP dah berubah. Kerana kalau saya tak yakinkan orang Melayu bahawa DAP dah berubah, kalau orang Melayu tak boleh menerima DAP sekarang ni, orang Melayu akan tolak UMNO sama. Bila orang Melayu tolak UMNO sama, orang Melayu akan menyokong PAS, menyokong Bersatu. Kalaupun Bersatu dan PAS boleh bentuk kerajaan, akhirnya rakyat yang akan susah. Kerana kita tidak akan ada stable government. Maka akhirnya tak mustahil Perikatan Nasional akan bekerjasama dengan DAP. Itu saja yang boleh menyebabkan kerajaan boleh mendapat 2/3 majoriti. Ini orang kena faham. Bukan kita nak jadi baruah DAP macam dituduh oleh Hisham Jalil. Kita bukan explain atau menjilat seperti mana yang dia cakap. Seperti mana yang Tuan Ibrahim pun pergi dengar cakap Hisham Jalil ni, dia pun cakap. Tidak. Kita nak beritahu formula nak bentuk kerajaan yang stabil, yang tak menyusahkan rakyat, ialah sekiranya kerajaan yang memerintah itu dalam dia ada Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Iban, Dayak. Semua rakyat yang berbilang kaum ini menyokong kerajaan itu. Bila ada 2/3, kerajaan dapat diperintah dengan baik. Yang ini kena jelas. Okey? Okey, Tok. Ramai rakyat tak faham kerjasama politik ni bukan bermakna UMNO ni masuk dalam Pakatan Harapan dan bersama dengan DAP. UMNO adalah dalam Barisan Nasional dan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya ada differ bab ni. This is 2023. Malaysian public are not stupid. Saya lebih suka pendekatan jujur dan ikhlas. Kita terima hakikat, kita kerjasama dengan DAP. Tak payahlah, tinggalkanlah itu cerita kata kita kerjasama dengan PH tapi tak kerjasama dengan DAP. Yang rakyat, orang bukan bodoh. Betul tak? Terus terang, apa masalah kalau kita kerjasama dengan DAP? Engkau boleh kerjasama dengan gerakan yang lebih chauvinis, yang lebih ekstrim daripada DAP. Gerakan berubah semasa dia bersama dengan kita, tak ada masalah. Kita boleh bekerjasama dengan MCA. MCA hari ini kita buat kongres Bumiputera pun dia tak puas hati. Kalau dengan MCA kita boleh kerjasama, apa masalah kita dengan DAP?
DAP tak pernah lagi bantah Kongres Ekonomi Bumi Putera. DAP tak pernah bantah kita bagi peruntukan kepada MARA. DAP tak pernah bantah kita buat perhimpunan Hufaz 23,000 orang. DAP tak pernah bantah kita bagi 8.3 bilion ringgit duit negara, duit pembayar cukai, termasuk orang Cina, orang India bayar cukai. Kita bagi kepada peneroka Felda untuk hapuskan hutang-hutang lapuk dia. Tak ada pun yang mereka bantah, tak ada masalah. So kita terus terang je. Lebih mudah macam tu untuk menjelaskan kepada rakyat. kita kena terus terang. Tak perlu nak kona-kona ni. Orang lebih suka kalau kita jujur. Yang pasti satu saja, kita sebelum kerjasama dengan DAP, kita tanya dia tentang 4 perkara tadi. Dan dia pun Kedudukan Islam, kedudukan hak istimewa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu. Jawapan DAP dalam 4 perkara ini, mereka menjunjung 4 perkara ni. Dan Steven Sim, bila saya cakap perkara ni, saya cakap kalau ada yang langgar perkara ni, kita akan minta mereka tinggalkan kerajaan perpaduan. Kalau tak, kami UMNO akan tinggalkan kerajaan perpaduan. Steven Sim cakap tak payah tunggu UMNO. Kalau ada orang langgar perkara ni, DAP akan suruh dia keluar daripada kerajaan perpaduan. Apa lagi kita nak? Sehingga hari ni DAP tak buat benda-benda yang menggurih hati orang Melayu. Kalau sebelum ni adalah orang macam Rahman Sami. Apa jadi pada Rahman Sami? dia apa dah. Digugurkan daripada jadi Wakil Rakyat. Dulu timbalan ketua menteri pun tak ada dah. Tony Puah, mulut macam puaka, digugurkan daripada jadi Wakil Rakyat. Ketua pemuda daripada DAP di Barakong terus digantung sementara menunggu siasatan. Maknanya DAP begitu menjaga untuk elak daripada belaga angin dengan orang Melayu, belaga angin dengan orang Islam, ataupun melukakan hati orang Islam dan Melayu. Cukuplah. Besok lusa kalau mereka berubah, kita lawan lah. Apa masalah? Setakat ni bila mereka masih menghormati kedudukan Islam, kedudukan Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja Melayu, kenapa kita nak cek pasal? Orang akan kata kita gila. Macam Isyam, orang kata tak betul kepala. Kalau DAP ada buat benda yang mengguris hati kita, kita tegur. Macam mana kita tegur apa ni Til yang bertikai, dia nak supaya Kongres Ekonomi Bumi Putera ni yang terakhir. Kita bantai. Pemimpin UMNO semua bantai. Apa ni saudara Datuk Saiful Azizi bantai, Gulam bantai. Bila naik presiden MCA petikai, dia kata Dato' Zahid mimpi di siang hari. Bantai. Kita bantai, tak peduli kita. Walaupun di Kalau ada DAP punya kenyataan, kita akan bantai. Kerana kita kena jaga kita punya kumpulan sasar. Kumpulan sasar kita masih orang Melayu, orang Islam. Kita jaga kepentingan kita. Korang janganlah kacau. Kau jagalah Chinese voters. Yang Indian, jaga Indian voters. Masing-masing. Tapi tak bermakna bila kita buat Kongres Ekonomi Bumi Putera, kita buat Kongres Pendidikan Bumi Putera, tidak bermakna kita menafikan hak bukan Bumi Putera. 61 tahun BN memerintah secara bersendirian, kita masih menjaga kepentingan bukan Melayu. Tak ada masalah. Okey?